Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Boleh dengar Selamat datang ke seminar SPM Online 2021. Walaupun kita tahu ni 2022 yang dibawakan khas oleh Mahir Tutor. Seminar ini dianjurkan dengan kerjasama University Multimedia Malaysia MMU dan Celcom Axiata Berhad. Terima kasih MMU dan juga Celcom. Apa khabar adik-adik pada hari ini? Sebelum kita mulakan, pastikan adik-adik dalam keadaan selesa dan bersedia. Pastikan ada buku nota dan pen. Adik-adik juga boleh bertanyakan sebarang soalan di ruang komen yang saya akan bacakan selepas pembentangan ahli panel kita nanti. Untuk makluman semua, Mahir Tutor kini telah mencecah lebih 50,000 orang pelajar di seluruh negara di mana adik-adik boleh mengakses bahan pengajaran 16 subjek SPM secara percuma melalui website kami di planetmahir.com/tutor pada bila-bila masa dan di mana jua. Adik-adik boleh mengikuti pengajaran setiap subjek sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 sebagai ulang kaji sebelum menduduki SPM bulan depan. Semua kelas pengajaran telah direkod dan boleh diakses secara video on demand. Bagi adik-adik yang belum mendaftar, peroleh PM kami sama ada di Facebook Planet Mahir ataupun di Instagram Mahir Tutor. Baiklah, untuk sesi kali ini kita akan ditunjuk ajar tentang tips and tricks, teknik-teknik bijak untuk menjawab soalan subjek matematik oleh Cikgu Yasir yang merupakan cikgu cemerlang matematik semestinya. Cikgu Yasir pernah dianugerahkan tokoh guru inovatif pada tahun 2020, berpengalaman sebagai jurulatih daerah dalam penantaraan format baru SPM KKSM Matematik. Cikgu Yasir juga pernah menjadi penulis skor berita harian tahun 2020. Cikgu Yasir juga famous orangnya dengan cerita Cikgu Yasir dah muncul sebagai tutor di siaran Astro Tutor TV dan siaran Didik TV KPM. Jadi kejap lagi boleh tanya Cikgu Yasir kalau dia ada Instagram, berapa follower dia ada dekat dia punya Instagram. Okey, so adakah anda semua bersedia? Kalau dah sedia, bagus. Dipersilakan Cikgu Yasir. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, terima kasih kepada kita pengacara majlis, host, moderator kita pada hari ini, Encik Rafai. Baik, jadi petang ni kita akan teruskan, kita akan sambung slot yang seterusnya untuk subjek matematik. Okey. Baik, saya harap semua dah sedia. Masih lagi sempat kalau nak share screen, nak share link dengan kawan-kawan yang lain. Dan saya harap semua bersedia bersama-sama dengan alat tulis, kertas dan yang paling penting sekali, kalkulator. Okey, so saya harap semua ada kalkulator masing-masing. Okey, untuk petang ni, bengkel kita, perkongsian petang ni adalah santai. Jadi, saya buka ruang, tanyalah apa saja berkenaan dengan maths di ruangan chat. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Okey, saya nampak ada yang dah komen bersedia, alhamdulillah. Okey, so saya teruskan dengan slide. Okey, baik. Jadi saya rasa semua orang dah tahu tahun ini kita bermula dengan SPM dengan format yang baru. Okey, KSSM. Jadi kamu adalah batch yang sangat special. Daripada UPSR, PT3 sampailah SPM, semua format baru. Tambahan lagi PDPR 2 tahun. So memang sangat special lah. Okey. Baik, jadi kita akan tengok walaupun saya rasa semua dah jelas macam mana dengan format baru, kita dah lepas trial. So semua dah tahu dah. Tapi kita akan tengok juga. Okey, so kita ada dua kertas untuk matematik, kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kertas 1 objektif 40 soalan, 1 jam 30 minit. Kalau dalam format yang lama, dia 1 jam 15 minit. So maksudnya this year kita ada extra 15 minutes. Okey. Untuk kertas 2, yang ini ada banyak perubahan berbanding dengan format yang lama. Kita ada 3 bahagian. Sebelumnya hanya ada 2 bahagian. Okey, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A ada 10 soalan.
bahagian B 5 soalan, bahagian C 2 soalan, jawab 1 yang terbaik. Nak jawab dua-dua boleh, okey, tapi kita akan tengok nanti lepas ni kalau sempat, boleh tak kita nak jawab dua-dua? Okey. Jumlah markah 100 markah, tempoh ujian 2 jam 30 minit. Okey, aras kesukaran. Aras ni tak berubah sebenarnya. Daripada zaman saya SPM, start 2003 sampailah 2020, 2020, format dia tak berubah. Ratio dia adalah rendah, sederhana, tinggi. Sama je aras kesukaran. Okey, ni yang paling special. Jadi seperti mana yang semua dah jawab trial yang lepas, mungkin ramai yang rasa susah dengan trial yang lepas. Okey. Ini kerana kita nak bagi student kita familiar dengan soalan-soalan kebat sebab this year SPM 2021 50% soalan kebat. Okey, so mungkin ramai yang akan kata habislah 50% soalan susah. Dia sebenarnya walaupun kita kata 50% soalan kebat, dia tak semestinya susah. Kebat ni bukannya mestinya susah. Dia dalam matematik, kebat hanyalah merujuk kepada bentuk soalan. Jadi untuk soalan kebat dalam matematik, dia ada 5 ciri dalam menggubah soalan kebat. Yang pertama, tidak pernah dikeluarkan. Itu sebabnya kenapa kita tengok soalan trial pelik-pelik kan, macam-macam, sangat kreatif penggubah kita buat soalan. Kemudian melibatkan kehidupan harian. Jadi melibatkan kehidupan harian ni bermaksud dia banyak word problem, situation. Itu yang ramai lemah tu. Tengok ayat je dah mula kan. Tapi jangan risau, walaupun ayat tu panjang, tak semestinya dia susah. Okey. Baik. So ini adalah tajuk yang kita dah belajar daripada form 1 sampai form 5. Dan mungkin ada yang terkejut sekali bila trial baru ni tiba-tiba tengok tajuk lower form pun ada. Jadi mungkin kita tak pernah terfikir yang SPM keluar semua daripada form 1 sampai form 5. Okey, tapi pemberatan akan diberikan kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5. So janganlah takut daripada form 1 sampai form 5 banyak tu topik. Yes, memang banyak. Okey, tapi untuk lower form kita hanya ada 30% dan upper form 70%. Okey. Dan saya dah buat analisis. Saya ambil daripada 18 set. Saya ambil daripada SABK, SBP, MRSM dan juga Tri-Tri Negeri. So daripada Tri-Tri Negeri ni, saya dah susun, saya buat analisis untuk tajuk-tajuk yang keluar untuk setiap negeri. Okey, so siapa yang nak buat latihan, ini saya rasa semua dah boleh dapat dah dekat Telegram, dekat website, banyak dah share soalan-soalan trial. So dekat sini pun kalau ada yang terlepas, boleh dapatkan di melalui pautan yang saya bagi ni. Okey, so daripada 18 set ni, ini tajuk-tajuk yang diuji dalam boleh kata hampir semua. Saya dah susun mengikut hierarki. Jadi kalau kita tengok untuk mendengar rendah hanya ada 7 topik yang kita kena kuasai, dan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada beberapa topik yang kita tak perlu, orang kata kita jangan fokuskan sangat untuk kertas 2. Okey, tajuknya adalah asas nombor, ubahan dan juga pemodelan matematik. So yang saya highlightkan ni adalah untuk kertas 2, okey, sebab kertas 2 markah dia banyak. Jadi kalau boleh kita nak study, sebab kadang-kadang mungkin ada student yang dia tak tahu nak study mana. Memandangkan tahun ni adalah tahun yang pertama dengan format yang baru. Jadi kita tak boleh nak target, tak boleh nak spot. Okey, jadi apa yang saya buat, saya dah susun mengikut yang paling kerap keluar dalam Tri-Tri Negeri. Jadi kalau kita tengok tingkatan 4, tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, jadi daripada link yang saya bagi tadi, kamu boleh buat latihan khas fokus kepada kebarangkalian peristiwa bergabung sahaja. Okey, kita berfokus. Kemudian kita ada tingkatan 5, transformasi. Okey, daripada tingkatan 2 kita belajar, kita sambung tingkatan 5. So yang ni nanti boleh go through satu persatu. Ini saya dah susunlah mengikut yang paling kerap dengan yang paling sedikit yang keluar dalam trial negeri. Okey, dalam banyak-banyak trial negeri yang saya rasa paling menarik adalah trial MRSM. Okey, so soalan trial MRSM baru saja di-share, jadi boleh dapatkan dan cuba buat latihan untuk trial MRSM. Soalan trial MRSM tu dia sangat mengikut orang kata
pada saya wajah baharu, wajah SPM KSSM. Okey. Okey, baik. Jadi sebelum kita teruskan, kita cek dulu alatan wajib. Okey, yang wajib ni bukan lembaga peperiksaan yang wajibkan. Yang ini saya yang wajibkan untuk student saya. Okey, yang pertama sekali pensel mechanical 0.5. Okey, ingat ni untuk paper maths, kita ada soalan yang kita kena lukis. Jadi bila kita kena lukis, jangan guna 0.7 ataupun pensel 2B untuk melukis. Sebab biasanya soalan yang perlu lukis ni dia sangat sensitif. Kalau kita buat bengkak-bengkok tu memang hilang markah lah. Okey. Ketebalan tak sama pun hilang markah. So kita kena hati-hati. Okey, gunakan 0.5. Pensel 2B hanya untuk OMR. Okey, kemudian kita kena ada jangka lukis. Jangka lukis ni kita jarang guna. Tapi kena ada. Okey, kena ada. So beli siap-siap. Okey, pemadam, pastikan yang pemadam yang memang kita tarik sekali terus hilang lah. Jangan padam makin comot. Okey, pembaris. Okey, pembaris ada 2 jenis pembaris yang saya nak kamu sediakan. So kalau dekat skrin saya ada pegang 2. Okey, yang pertama ni adalah pembaris fleksibel. Okey, pembaris fleksibel ni kita gunakan khas untuk melukis graf. Okey, saya tunjukkan macam mana nak guna pembaris fleksibel. Okey, kita boleh guna flexible curve, tapi pada saya flexible ruler ni lebih mudah untuk kita gunakan dan dia bukan pembaris magic lah. Maksudnya kalau kamu beli terus cantik, still kena practice. So, dia ada cara dia. Biasanya saya akan letak pada at least 3 points, 1 line. Bukan kita letak pada semua garis, semua titik baru kita garis. Tak perlu. Kita letak pada 3 dan kita garis. Dan saya akan separatekan bahagian yang lengkung dan bahagian yang straight. Okay. So kalau tengok video yang saya tunjukkan ni, tak sampai 1 minit boleh siap dengan kemas dan cantik. Okay, dan satu lagi tips untuk kita latih diri, macam mana kita nak latih diri lukis dengan kemas, kamu anggap kamu tak ada pemadam. Okay, so bila kita tak ada pemadam, nak tak nak kita kena lukis dengan kemas dan kita nak lukis sekali sahaja supaya kita tak buang masa. Okay, so itu adalah flexible ruler. So tolong dapatkan segera, sebab biasanya bila dah semakin hampir dengan SPM, di kedai-kedai buku memang habis. Okay, so dapatkan cepat. Okay, next. Yang paling penting sekali, kalkulator. Okay, cuba type di ruangan chat jenis kalkulator yang kamu gunakan. Just type nombor je. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yang 3 ni dia ada yang second version 3.2. Okay, cuba type di ruangan chat jenis kalkulator yang kamu gunakan. Saya nak tengok. Sebab nanti lepas ni kita nak buat tutorial. So supaya saya boleh tahu ramai yang gunakan yang mana. Okay, so ada yang dah, okay, setakat ni yang gunakan nombor 3. Okay, 5, 3.2. Okey, ada juga yang nombor 1 Okey, terima kasih untuk respon. Okey, baik. So ini saya just nak informkan yang nombor 4 ni, ini dia Casio dah discontinued. Okey, jadi kalau nak beli dekat kedai, jangan beli yang nombor 4 ni tau. Ini dah tak jual, orang kata nak penghabisan stok dah. Jadi kalau nak beli nombor 5 ni adalah yang paling advance, paling latest yang kamu boleh bawa soalan exam. Dan dia ada keluarkan satu lagi model. Dia warna pink. So bestnya dia warna pink dan dia ada solar panel. Okay. Baik. So antara 2 ni lah. Okay. Dan yang paling rare semua ni yang saya nak tunjuk. Ini dalam koleksi saya lah. Nombor 7. Okay. Yang saya pegang ni warna hijau. Dekat skrin tu warna oranye. Dia ada banyak warna sebenarnya. Kelebihan dia adalah walaupun kelas Swiss kita anggap sebagai kalkulator yang paling advance, kalkulator ni dia ada satu kelebihan yang kalkulator lain tak ada. Okey, kalkulator ni ada apa? Kalkulator jenama Sharp ni, dia boleh selesaikan asas 5. Okey, the one and only kalkulator yang boleh selesaikan asas 5. So itu kelebihan dia lah. Okey, so kalkulator lain tak boleh. Kalkulator lain hanya boleh asas 2, asas 8, 10 dan 16. So kalkulator jenama Sharp dia ada extra asas 5. Okey.
Baik, tapi agak susah lah nak dapat kalkulator tu. Dekat kedai pun susah nak dapat. Yang ini pun sahabat saya, Sir Fakri, yang beli dekat yang dapatkan dekat kedai elektrik, bukan dekat kedai buku pun. Okey. Baik, so pastikan semua orang ada kalkulator bersama-sama sebab kita akan buat tutorial selepas ni. Okey, so itu dia alatan wajib yang kamu kena ada. So pastikan bersedia, okey, dengan alatan ni sebab kita nak get familiar. Contohnya macam ni lah. Okey, katakanlah kamu dah biasa dalam hari-hari buat latihan guna pensel. Okey, waktu exam, waktu SPM, jangan tiba-tiba nak tukar pakai pen. Okey, oh cikgu ni SPM ni cikgu, mestilah kena buat bagi special sikit. Okey, jangan bereksperimen waktu exam, real exam. Kalau kita nak test pen mana yang kita suka, pensel mana yang kita nak pakai, cuba sekarang. Okay, get familiar sekarang. Okay, sebab waktu exam kita nak gunakan segala peralatan, teknik dan kaedah yang kita dah biasa guna. Okay. Okey, baik. Kita tengok dulu isu dalam matematik SPM. Yang ini saya rumuskan daripada result trial yang lepas lah. Okey, ramai student tak bersedia. Okey, jadi mungkin ramai yang terkejut. Okey, tiba-tiba balik sekolah selepas PDPR tiba-tiba kena trial. So memang ramailah yang terkejut. Okey, tak cukup masa. Ini isu yang biasa dalam maths dan juga NMaths. Okey, soalan kebat ataupun soalan susah. Rasa macam semua soalan susah. Okey. Kebat tak semestinya susah. Macam yang saya beritahu tadi, ciri soalan kebat tidak pernah dikeluarkan. Jadi tak pelik lah kalau soalan tu kita tak pernah jumpa, tiba-tiba keluar waktu exam. Itu memang ciri soalan kebat. Okey. Careless. So inilah isu-isu yang biasa student hadapi. Okey. Baik. Antara cara dia, macam mana kita nak atasi masalah ni? Okay, first apa yang kita kena buat, kita kena tahulah topik mana yang kita lemah. Daripada keputusan trial yang lepas, kita boleh nampak soalan mana yang kita dah okey, soalan mana yang kita kurang okey. Jadi first, buat secara topikal dulu. Jangan terus buat secara set. Buat topikal dulu. Tadi pun saya dah bagi senarai topik-topik yang kita boleh buat latihan. Okay, so fokus kat situ. Lepas tu barulah kita buat secara set. Okey, dan kalau kita buat secara set, buat tajuk yang kita paling suka dulu. Okey, dan macam biasa, soalan yang mudah dahulu. Ikut masa menjawab. Okey, masa ni saya akan share lepas ni macam mana kita nak set masa supaya kita bersedia untuk exam. Okey, kita exam tak lama dah lebih kurang kalau untuk paper maths adalah sebulan lebih sikit je. Okey. Buat latihan soalan SPM tahun-tahun lepas. Walaupun format yang lama, dia still relevant. Okay, cumanya ada beberapa tajuk lah yang dah tak ada dalam format baru. Okay, tapi still relevant. Okay, buat latihan soalan try SBP, MRSM, negeri-negeri. Saya rasa yang inilah yang kita tengah buat sekarang. Okay. Okay. Okay, saya jawab komen di ruangan chat. Masa cukup ke cikgu kalau nak buat ulang kaji topik by topik? Okey, yang ini sebenarnya dia ikut kepada individu. Okey, ada orang yang dia dah tak perlu buat topikal, dia dah boleh buat secara set. Okey, tapi pada yang rasa dia result dia masih lagi below average dan dia rasa dia boleh buat lagi bagus daripada tu, fokus kepada topik yang saya dah senaraikan tadi. Sebab kita nak dapatkan, kita nak kena tahu jawab dulu. Kita nak kena tahu dulu untuk topik tu baru kita boleh buat secara set. Kalau kita nak kata sempat tak sempat, yang itu atas diri kita. Okay? Berapa lama kita ambil masa untuk satu topik tu. Kita tak nak macam ni. Kita tak nak yang orang kata yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Okay? Kalau boleh kita fokus dan kita pastikan yang kita dah study tu betul-betul kita kuasai. Okay? Okey, baik. Jadi strategi untuk belajar. Okey, sekarang ni kita dalam fasa belajar untuk exam. Dia sebenarnya tak sama. Okey, belajar untuk ilmu dan belajar untuk exam adalah dua benda yang berbeza. Belajar untuk ilmu kita dah buat daripada sekolah rendah sampailah sekarang, lebih kurang dah 11 tahun. Itu belajar untuk ilmu. Okey, belajar untuk peperiksaan macam mana pula?
Okey, untuk peperiksaan, kita kena fokus dari segi masa. Itu je. Sebab ramai student dia rasa dia study, hari-hari dia study, tapi still tak cukup masa. Why? Okay? Sebab kita tak praktis dari segi masa. Okay? Masa dia macam mana? Okay, simple calculation dia macam ni. Okay, kertas satu, kita ada 1 jam 30 minit. Kertas dua ada 2 jam 30 minit. Kemudian markah kita ada 40 soalan. Okay, 40 soalan dan kertas dua ada 100 markah. So kalau kita bahagikan secara terus, kita akan dapat lebih kurang 2.25 minit untuk satu soalan kertas satu dan 1.5 minit untuk satu markah untuk kertas dua. Okey, masa ni bila kita nak gunakan masa ni? Masa ni kita bukan guna waktu exam tau. Bukan, kalau guna waktu exam tu dah terlambat sebenarnya. Masa ni kita guna sekarang. Sekarang. Maksudnya, katakanlah kamu nak buat, katakanlah soalan ni 4 markah. So 4 markah darab 1.5, so kita dapat lebih kurang 6 minit. Bermaksud kita kena siapkan soalan ni dalam masa 6 minit. Lepas tu kita semak. Okey, sama juga katakanlah ada 10 markah. So 15 minit. Okey, tapi 6 minit ni ataupun 15 minit ni, ini adalah masa minimum untuk jawab semua soalan tanpa semak. Jadi kalau kita nak semak, kita kena cepat sikit lah. Okay? Dan tak perlu kita buat latihan satu set ataupun kena completekan satu set soalan paper 1, 40 soalan dalam satu masa. Kadang-kadang kita tak ada masa nak study ikut exam yang sebenar. Okay? Tapi kita boleh buat, contohnya kata kalau kita ambil 2 soalan. Okay, 2 soalan paper 1. Ambil 2 soalan paper 1. Jadi bermaksud kita hanya perlu 4.5 minit. Okay, 4.5 minit. Kita start and stop. Kemudian kita semak. Okay, so tak semestinya kita kena buat the whole paper. Kita just buat, tapi ikut masa. Ikut masa. Okay, Dragon Ball, yes, Dragon Ball. Okay, so ini saya buat summarize lah apa yang video tadi. Mungkin ada yang mungkin ada yang tak pernah tengok. Okay, jadi sebab cerita ni pun dah lama dah. Okay, baik. Cerita tadi, Goku tu dia dalam kapal angkasa. Daripada bumi, dia nak pergi planet Namek. Okay, dan dalam kapal angkasa tu, dia buat latihan. Okay, dia buat latihan, dia workout. Tapi dalam latihan dia ada specific training yang dia buat. Okay, dia adjust dia punya gravity. Okay, so apa yang dia buat? Okay, dekat bumi, dia adalah gravity bumi. Okay, dekat planet Namek ni, dia dalam cerita ni dia tak ada bagi tahulah dia punya berapa gravity dia. Tapi kita assume dia adalah 10 kali ganda gravity bumi. Tapi apa yang Goku buat, dalam latihan dia, dia tak buat latihan mengikut gravity bumi. Tapi dia buat sehingga 100 kali ganda gravity bumi. So kita nampak tadi apa yang berlaku at the end bila dia kembalikan kepada normal gravity, dia rasa sangat senang. Badan dia sangat ringan, kuat, laju. So itulah jenis latihan yang kita kena buat walaupun untuk paper untuk matematik. Okay, so kita anggap je lah planet Namek itu adalah SPM yang kita nak tuju. Okay, dan sekarang ni adalah masa kita buat latihan. Dan graviti kita adalah dari segi masa. Jadi, ini adalah set masa yang kita kena ikut. Tapi ini bukan masa yang satu-satunya masa yang ideal. Kalau boleh, capai dan lajukan lagi. Supaya kita ada masa untuk kita semak. Okay? So, tak semestinya kita tengok anime, kita tak dapat apa-apa knowledge. Saya memang sukalah anime semua. Okay? Okay. Baik, so kita akan pergi tengok tips untuk hari ini. Saya akan fokus kepada kertas 1. Okay, 40 soalan objektif, 1 jam 30 minit. Okay, soalan paper 1 jawapan dah ada. A, B, C, D jawapan dah ada. Okay, jadi petang ni saya nak share macam mana nak dapatkan jawapan dengan cepat dan tepat. Okay, tapi kita bukan nak pusing pen ke, main teka-teka ke. Okay, kita akan gunakan calculator semaksimum mungkin. So saya harap semua orang ada kalkulator bersama-sama sebab kita akan buat tutorial. Okay, so yang pertama sekali kita nak mencari nilai X. So ramai yang lemah dengan algebra.
Okey, tapi kalau soalan tu minta kita selesaikan mencari pemboleh ubah dalam mencari persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, kita boleh gunakan mod alpha. Okey, jadi mungkin ada yang dah tahu, mungkin juga yang dah lupa. So kita buat sama-sama. Okey, baik, soalan dia 3 kuasa X sama dengan 9/3 kuasa 2X. Okey, soalan dia cari nilai X. Okey, so yang ini saya akan tunjukkan untuk yang gunakan 570 MS dulu. Nanti saya akan tunjukkan untuk kelas Swiss dan juga ES Plus. Okey, ikut step by step. Kita akan buat sama-sama. So, tekan 3. Okey, kemudian nak buat kuasa. Tekan power. Ni yang special. Okey, untuk buat X, tekan alpha. Tekan close bracket. Okey, so dia akan jadi huruf X. Okey, kemudian untuk sama dengan, jangan tekan sama dengan yang putih sebab kita masih lagi belum selesai. So tekan alpha, tekan calculate. Okey, so dia akan jadi tanda sama dengan yang warna merah ni. Okey, kemudian tekan 9/3. Okey, kuasa. Okey, kita nak buat kuasa 2X, nak selamat kita buat kurungan dulu. Okey, kurungan 2 alpha, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan sekali lagi. Okey, so ini kita dah masukkan soalan. Pada siapa yang gunakan kelas Swiss, dia dah ada button X. So tak perlu lagi nak tekan alpha, boleh terus tekan X. Okey, so untuk selesaikan, tekan shift calculate 2 kali. Okey, siapa yang gunakan ES Plus ataupun kelas Swiss, tekan shift, calculate, terus tekan sama dengan. Okey, baik. So tekan, okey, apa jawapan dia? Okey, semua tekan. Baik, kalau kalkulator kamu hang, kamu jangan ketuk kalkulator tu ya. Kamu sabar, tunggu sekejap, kamu anggaplah kalkulator tu dia tengah pejam mata, dia tengah kirakan untuk kamu. So kalkulator ni sama je lah macam phone, macam komputer. So dia ada RAM, dia ada processor, dia ada umur dia. So kalau kamu guna kalkulator yang agak lama, so mungkin lambat sikit lah. Okey, baik. So ada yang dapat jawapan yang berbeza saya tengok. So boleh try balik semula ataupun reset kalkulator dan masuk semula. Okey, so kamu akan dapat 0.6666. Okey, tukar dalam bentuk pecahan. Okey, kamu akan dapat jawapan dia 2/3. Okey, so mod alpha ni kita boleh gunakan untuk mana-mana soalan yang melibatkan satu pemboleh ubah. Okey, baik. Dan mod yang sama kita boleh check kalkulator kita ni ori ke tak. Okey, ini soalan dia. Soalan ni simple je. 8/X sama dengan 8. Okey, ini kalau kita selesaikan secara manual, kita akan dapat jawapannya adalah X sama dengan 1. Okey. Baik. So daripada ini kita masukkan, gunakan mode tadi. Kita masukkan. Okey, dan kita tengok apa jawapan yang kita dapat. Kalau jawapan yang kamu dapat tu bukan nilai 1, maksudnya kalkulator kamu tak ori. Okey, cuba try. Check kalkulator masing-masing. Dapat tak 1? Daripada bengkel saya yang sebelum ni memang ada yang dapat nilai lain. So bila nilai lain tu tahulah kalkulator tu tak ori. Okey. Okey. Semua dapat 1? Okey, very good. So siapa yang katakanlah yang segan nak beritahu kalkulator dia tak ori, so hati-hati ya. Kalau nak beli dekat kedai kita boleh terus check. Kalau nak beli online tu hati-hati. Okey, baik. Sekarang cuba soalan ni. Ni soalan SPM 2018. Okey, cuba selesaikan menggunakan mode alpha. Okey, ini step by step yang kamu boleh gunakan. Okey, apa jawapan dia? A, B, C ataupun D? Okey, masukkan step by step.
Okey, kita tunggu ada tak yang okey. So 6/5 tambah K tolak 2 per 4 sama dengan K. So hati-hati ya, bila ada K tolak 2 kita buat kurungan. Supaya nanti bila kita tekan pecahan, dia tak bagi jawapan yang salah. Okey. Kalau kamu gunakan kalkulator kelas Swiss, dia lebih mudah untuk kita tekan. Sebabnya kalkulator kelas Swiss ni dia punya pixel dia lebih. So dia punya display dia memang nice lah, memang cantik. Okey, so ada yang dah dapat jawapan. Okay, Vinesh dah dapat jawapan B. Okay, so yang lain saya harap dapat jawapan yang sama. Okay, the answer is B. That's right. Okay, baik. So kita akan tengok soalan yang seterusnya. Soalan bentuk piawai. Okay, soalan ni soalan yang simple sebenarnya. Kita boleh terus tekan kalkulator. Cuma kadang-kadang bila kita tekan kalkulator, okey, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan macam ni. 326500. Okey, lepas tu kita akan gerakkan titik perpuluhan supaya kita dapat jawapan dalam bentuk piawai. So dekat situlah senang berlaku careless mistake sebenarnya. So untuk elakkan careless mistake, kita akan gunakan mode scientific. Okey, so cara dia macam ni. Okey, tekan mode 5 kali. Okey, untuk yang kalkulator lain, tekan, okey, untuk kelas Swiss, tekan shift menu 3, 2. Okey, untuk ES Plus tekan shift mode 7. Okey, ini cara dia untuk dapatkan mode scientific. Okey, kemudian dia akan minta 0 hingga 9. Okey, sekarang kita tengok pada pilihan jawapan. Okey, 3265. Okey, berapa digit ni? 3265. 3265 ada 4 digit. So kita tekan 4. Okey. Baik. Jadi sekarang ni barulah kita masukkan soalan. So 326.5. Okey, terus tekan EXP. Yang ni, EXP. EXP ni adalah maksud dia 10 kuasa berapa. So terus tekan EXP -2. Bahagi dengan EXP -5 sama dengan. Okey. Baik, apa jawapan dia? Okey, cuba masukkan. Okey, yang mana satu jawapan dia? A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Okey, so yang ini kalau bila kita biasa, okey. Baik, Vinesh biasa tekan 9. Tekan 9 macam mana tu Vinesh? Oh, okey. Oh, maksudnya ini scientific 0 hingga 9 terus tekan 9. Okey. Kita ikut soalan sebab kadang-kadang kita takut kita bundarkan salah. Okey, so ikut dia punya pilihan jawapan. So kalau ada 4 digit, kita tekan 4. Okey. Baik, yes. So the answer is A. Okay, very good. Okey, cuba jawab soalan ni pula. Okey, soalan yang sama, bentuk piawai. Ini adalah soalan SPM ulangan 2021. Okey, cari hasil tambah 0.0368 dan 12.1 darab 10 kuasa -3. Okey, yang ni kali ni kita kena tukar sikit lah. Dia punya scientific dia ada 3 digit. Okey, apa jawapan dia untuk soalan ni? Okey, 0.0368 tambah 12.1 -3. Okey, yes. So the answer is B, bola. Okey, very good. Okey, so itu adalah untuk bentuk piawai. Okey, sekarang ni saya nak kamu clearkan mode calculator. Ingat, every time kita nak guna function, kita clearkan dulu. Kalau tak nanti dia bercampur-campur, pelik nanti. Okey, baik, next. Okey, ini adalah soalan ungkapan algebra. Okey, soalan ni biasanya kita akan selesaikan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, tapi petang ni saya nak share guna kaedah lain. Saya tak guna kaedah pemfaktoran. Saya guna kaedah penggantian. Okey, so dalam soalan ni ada 2 huruf, P dan juga K. So saya gantikan K dengan 2 dan P sebagai 1.
Okey, sebenarnya kamu bebas nak gantikan dengan apa-apa nilai. Okey, yang penting syarat dia jangan nombor yang sama dan kalau dia ada penyebut, kalau nombor tu dekat bawah sebagai penyebut, jangan menghasilkan sifar, kosong. Okey? So yang nombor yang lain tu tak kisahlah kamu gunalah nombor apa pun. Okey, so sekarang ni kita dah ganti K sama dengan 2, P sama dengan 1, saya masukkan dalam ungkapan. Okey, so saya akan dapat macam ni. 9 tolak 4, okey, darab 2 kuasa 2 per 1 bahagi 3 tolak 2 darab 2 per 1 kuasa 3. Okey, so yang ni kita tekan kalkulator, kita tekan kalkulator macam biasa, saya dapat jawapan dia 7. Bila dapat 7, secara automatik C dengan D dah boleh cancel. Okey, kenapa C dengan D boleh cancel? Sebab dia pecahan. Okey, so kita tinggal A dengan B. So A dengan B kita gantilah nilai yang sama tadi. So K sebagai 2, P sebagai 1. So saya dapat negatif 1. So kalau B pula saya cuba, saya dapat 7. So jawapannya adalah D, bola. Okey, jelas tak? Ini adalah kaedah penggantian. Okey, ini adalah kaedah yang lain. Okay, kenapa saya tunjukkan kaedah yang lain? Okay, dia biasanya macam ni. Bila kita jawab soalan maths, kalau boleh, bila kita nak semak, guna kaedah lain. Kalau kita jawab dan semak guna kaedah yang sama, most likely kita akan ulang kesalahan yang sama. Okay, dalam maths ni ada banyak kaedah sebenarnya. Cuma yang membezakan hanyalah panjang ataupun pendek kaedah tu. Okay, tak ada masalah. Lagi-lagi ni paper 1, so tak ada masalah. Okay, baik. Kita cuba soalan ni pula. Ungkapkan 2 per 3n tolak 3 tolak 2n per 6 n kuasa 2. Okey, dalam soalan ni hanya ada satu pun boleh ubah iaitu n. So nak mudah saya gantikan sahaja n dengan 1. Okey, so saya akan dapat macam ni. Okey, cuba tekan kalkulator. Apa nilai dia? Kalau semua ni, kalau kita tekan menggunakan kalkulator, apa nilai dia? So kalau kita masukkan 2 per 3 tolak 3 tolak 2. Okey, hati-hati dengan pecahan ya. Okey, 3 tolak 2 per 6. Okey, so yang ini kalau kita masukkan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 1 per 2. Okey, dapat tak 1 per 2? Okey, jawapan Vinesh tu betul. Jawapan tu betul. Cumanya saya nak tunjukkan menggunakan kaedah penggantian ni macam mana caranya. Okey, so yang ni kita dapat 1 per 2. So kalau saya ganti A, N ni sebagai 1, saya akan dapat negatif 1. So ni bukan jawapannya lah. Okey, untuk B, kalau saya ganti N sebagai 1, saya akan dapat macam ni. 1 tolak 3 per 1 kuasa 2. So dapat negatif 2. Masih lagi bukan jawapan dia. Okey, untuk C, 1 tolak 2 per 2 darab 1 kuasa 2. So dapat negatif 1 per 2. Okey, masih lagi belum jawapan dia. Okey, so jawapannya mestilah D kan? Okey, tapi tak apa, kita try juga. So 2 darab 1 tolak 1 per 2 darab 1 kuasa 2. So dapat jawapan dia 1 per 2. Okey, so betul lah. Jawapannya adalah D, dadu. Okey, so ini menggunakan kaedah menggunakan kaedah penggantian. Kita tak guna kaedah pemfaktoran. So kaedah-kaedah macam ni sangat membantu untuk pelajar yang lemah dalam algebra. Okey, daripada kita tak dapat jawab, kita gunakan kaedah ni. InsyaAllah boleh jawab. Okey, next. Okey, seterusnya kita nak menukarkan jam dan minit kepada jam. Okey, yang ini biasanya kita rasanya semua dah tahu dah, ini memang low form lah ni. Okey, 14 jam 45 minit nak tukar kepada jam. So biasanya apa yang kita buat, kita akan bahagikan 45 dengan 60, kemudian tambah dengan 14. Okey, betul, cara tu betul. Cumanya agak panjang, orang kata ada beberapa step lah. Okey, nak cepat, nak mudah, kita terus guna kalkulator. Okey, cara dia macam ni. So tekan 14. Okey, tekan simbol darjah. Tekan 45. Tekan simbol darjah. Tekan sama dengan
tekan pecahan, tekan pecahan. Okey, apa jawapan dia? Okey. So 14 jam 45 minit. Okey, sekarang kita tekan menggunakan kalkulator. Okey, apa nilai yang kamu dapat? Okey, 14.75. Okey, dapat tak? Okey, very good. Okey, so 14.75 ni adalah okey, Classwiz tengah sesat. Classwiz sama je. Dia punya button dia dekat atas ENG. Okey? Okey, so ramai dah yang dah dapat 14.75. So 14.75 ni adalah 14.75 jam. Okey. So kalau soalan contohnya kalau soalan yang melibatkan tajuk graf gerakan, okey, first kita kena hati-hati dengan unit. Kalau unit dia adalah kilometer per jam, maksudnya masa kena dalam jam. Okey, kalau dia punya unit adalah meter per saat, kita kena pastikan kita punya pengiraan dalam saat. Okey, so purata laju adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, soalan dia macam ni. Okey, dia bagi jumlah jarak 363 km dan jumlah masanya adalah 3 jam 18 minit. Okey, menggunakan cara yang saya ajar tadi, cuba tukarkan jadi jam. 3 jam 18 minit ni tukar jadi jam terus. Okey. Okey, dan bagi tahu saya berapa nilai dia dalam jam? Okey, dapat tak? Okey, baik. Yes, Vinesh, okey, dan okey, ramai yang dapat. Okey, so jawapannya betul. 3.3 jam. Okey, so sekarang ni, ingat jalan kerja kita kena tunjukkan macam ni. 363 km per 3.3 jam. Okey, tadi ada yang dapat jawapan akhir tadi. Jawapan akhir dia yes, betul. 110 km per jam. Okey, jadi dekat sini, dari 3 jam 18 minit ke 3.3 jam, kamu boleh terus tekan kalkulator. Tak perlu tunjukkan bahagi 60, tak perlu. Okey, sebab biasanya pertukaran unit ni satu markah je. Dan kalau kita terus tulis macam ni pun dapat juga satu markah. Okey, so tak perlu buang masa, terus guna kalkulator dan tunjukkan seperti mana yang saya tunjukkan dekat skrin. Okey, so lebih cepat, lebih mudah. Okey, next. Okey, mean, variance dan juga sisihan piawai. Okey, so yang ini soalan dia untuk data tak terkumpul. Okey, untuk rumus, boleh kata hampir semua rumus akan dibekalkan. Cumanya kamu nak kena tahu guna je lah. Okey, jangan pelik pula dengan simbol-simbol ni. So kena tahu apa maksud simbol ni. Okey, soalan dia. Tentukan mean, variance dan juga sisihan piawai bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Okey, so caranya adalah kita tekan mode 2 kali. Okey, tapi sebelum tu tolong clearkan mode, tolong clearkan calculator dari sebarang function sebab takut nanti kan pelik pula nanti. Okey, tekan mode 2 kali, kemudian tekan 1. Okey, so dekat calculator kita akan nak tunjuk SD. Okey, so bila dah tunjuk SD, kita akan masukkan data kita. So data kita adalah 2, 4, 5, 5, 6. Okey, so tekan 2. Okay, tekan 2, tekan N+. Itu caranya kita masukkan data. Okay, so dekat skrin akan tunjuk N sama dengan 1. Okay, kemudian kita teruskan. Tekan 4N+, 5N+, 5N+, 6N+. Okay, sampailah dekat skrin, tunjuk N sama dengan 5. Okay, dah masuk belum? Dah dapat belum N sama dengan 5? Okey, seterusnya kita nak cari mean. Okey, nak cari mean. Untuk kelas Swiss, kelas Swiss nanti lepas ni saya tunjuk. Lepas ni saya akan tunjuk untuk kelas Swiss. Okey, yang ini untuk 570MS dulu.
Okay, so seterusnya bila kita dah masukkan data nak cari min, tekan shift 2. Okay, tekan shift 2. So dekat skrin akan tunjukkan 3 simbol ni. Okay, apa maksud simbol ni? Okay, yang pertama ni adalah min, yang kedua adalah standard deviation ataupun sisihan piawai, yang ketiga adalah sample standard deviation. Okay, untuk syllabus kita tak pakai yang ni. Kita guna 1 dan 2 sahaja. Okay, so nak cari min, tekan 1, tekan sama dengan. Okay, apa jawapan dia? Okay, untuk min 4.4. Okay, very good. Okay, bagus. Okay, sekarang kita nak cari sisihan piawai pula. Okay, tekan shift 2. Okay, tekan shift 2. Okay, untuk sisihan piawai, tekan 2. Tekan sama dengan. Okay, apa jawapan dia? Untuk sisihan piawai. Ikut je step by step. Shift 2. Kemudian 2 sama dengan. Okey, kita nak ambil berapa tempat perpuluhan. Okey, dalam maths kita ada biasanya kadang-kadang nombor perpuluhan kita panjang. Okey, nak ambil berapa tempat perpuluhan untuk jawapan. Okey, ada yang ambil 1.36. Okey, ada yang ambil 1.356. Okey, nak ambil yang mana? Okey, untuk maths kita gunakan minimum 2 tempat perpuluhan, maksimum 4. Okey, minimum 2, maksimum 4. Jangan buat sikit sangat. Jangan bundarkan habis satu. Okey, nanti hilang markah. Okey, dan jangan pula salin semua pada skrin kalkulator. Nampak macam nak tepat kan? Tapi kadang-kadang bila kita salin banyak-banyak tu, kita careless. So hilang markah dekat situ. Okey, so minimum 2, maksimum 4. Okey, so jawapannya 1.3565. Okey, 1.36 pun boleh, 1.357 pun boleh. Okey. Baik, seterusnya untuk variance. So variance adalah kuasa 2. So tekan kuasa 2, tekan sama dengan. Okey. Okey, apa jawapan dia? Okey, apa nilai untuk variance? Okey, 1.84. Okey, very good. Okey, so itu dia untuk soalan yang melibatkan data tak terkumpul. Kita boleh gunakan mode untuk cari min, variance dan juga sisihan piawai. Okey, ini untuk kelas WIS. Okey, untuk kelas WIS, tekan menu 6, 1. So kalau kita tengok dia punya display, dia terus tunjuk dalam bentuk jadual. So lebih mudah untuk kita masukkan. Tak perlulah kita tekan M+, kan. So gunakan ini lebih mudah. Okey, dan untuk dapatkan min, median, mode, semua boleh. Sekali tekan semua dapat. So itu adalah kelebihan kalkulator kelas WIS. Okey, tekan option 3, semua keluar. Tapi kita kena tahulah apa maksud setiap simbol ni. Okey. So ini untuk kelas WIS. Okey, so nanti yang gunakan kelas WIS boleh try. Okey, ini untuk ES+. Okey, so siapa yang gunakan ES+, dia hampir sama macam kelas WIS. Cumanya kelas WIS tu dia lebih advance lah. Dia punya pixel dia lebih cantik. Okay, next. Okay, soalan yang seterusnya. Rajah menunjukkan garis lurus KL pada suatu satah kartes. Soalan dia, hitung kecerunan KL. Okay, biasanya kalau kita nak cari kecerunan, kita akan guna rumus kecerunan. Rumus kecerunan kita ada M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu yang biasa kita gunalah. Okey, ataupun M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, ini yang biasa kita gunakan. Okey, cumanya untuk kali ni saya tak nak guna rumus. Saya nak gunakan mode dalam kalkulator. Okey, so caranya adalah okey, clearkan semua function. Okey, tekan mode 2 kali. Kalau tadi kita tekan 1, sekarang kita tekan 2. Okey, tekan mode 2 kali, kemudian tekan 2, kemudian tekan 1. Okey, sekarang kita nak masukkan data.
Kalau tadi cara kita masuk data adalah tekan 4, tekan M+. Okey, tapi sekarang ni disebabkan data kita adalah dalam bentuk koordinat, kita tekan -4, tekan koma. Koma yang ni. Okey, koma yang ni. Jangan salah koma pula. Bukan koma yang tadi ini koma sebelah M+. Okey. Baik, ada soalan saya tengok soalan. Kertas 2 boleh ke terus guna kalkulator untuk mean dan variance? Okey, untuk kertas 2 kalau kamu terus bagi jawapan tanpa jalan kerja, markah kosong. Kertas 2 kita kena tunjukkan semua jalan kerja. Okey. Kertas 2 kita anggap yang menyemak tu adalah orang yang tak tahu apa-apa tentang maths. So kita kena tunjukkan step by step. Kalau boleh jangan skip mana-mana step pun. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, so sekarang ni kita masukkan -4, kemudian tekan 11. Okey, tekan M+. Okey. Ini untuk koordinat yang pertama. Untuk koordinat yang kedua, tekan 2, 2 M+. Okey, ini cara kita masukkan koordinat. Okey, sekarang ni kita dah masukkan koordinat. Tekan shift, tekan 2. Okey, tekan shift, tekan 2 dan tekan anak panah ke kanan 2 kali sampai jumpa ABR. Okey, dapat tak? Jumpa tak ABR? Okey, ikut step by step Siapa yang baru join, ikut step by step. Okey, so A ni apa? B ni apa? R ni apa? Okey, A adalah y-intercept, B adalah gradient dan R adalah regression. Okey, so soalan kita nak cari kecerunan. So maksudnya gradient lah. So tekan 2, tekan sama dengan. Okey, tekan 2, tekan sama dengan. Okey, apa jawapan dia? A, B, C, D. Which one? Okey, so jawapannya adalah A. Very good. Okey, so kita dapat jawapan dalam perpuluhan, -1.5. So kita tukar dalam bentuk pecahan, dapat -3/2. A. Okey, very good. Okey, katakanlah soalan tu, okey sekarang ni soalan dia, saya ubah sikit soalan. Dia minta pintasan Y pula. Okey, biasanya kita kena buat persamaan. Kita kena buat persamaan garis lurus supaya kita dapat dia punya pintasan Y. Okey, tapi sekarang ni menggunakan mode yang sama. Okey, sekarang ni disebabkan kita dah masukkan koordinat tadi. Okey, sekarang tekan shift 2. Okey, tekan shift 2, kemudian ke kanan 2 kali. Sekarang ni kita tekan 1. Sebab kita nak cari pintasan Y. Okey, so sekarang ni pintasan Y. Okey, tekan A1, tekan sama dengan. Okey, apa jawapan dia? Okey, apa jawapan untuk pintasan Y? Okay, A, B, C, D. Okay, ada yang dapat jawapan. So jawapannya yes, the answer is C. Okay, jadi kalau soalan dia dah, kalau soalan dah bagi koordinat, minta pintasan, sangat mudah. Untuk kertas 1 kita tak perlu tunjukkan persamaan persamaan garis lurus. Kita boleh terus guna kalkulator. Okay. Okay, baik. Ini kalau menggunakan kelas Swiss. Kalau kelas Swiss, dia tekan menu 6, 2, dia akan terus dapat dalam bentuk table, jadual. So kita masukkan terus dan tekan option 4. So kita boleh terus dapat semua maklumat. Cumanya kena tahulah A tu apa, B tu apa, R tu apa. Tapi kalau kita tengok dekat kelas Swiss, dia baik, dia dah tunjuk Y sama dengan A tambah BX. So kita tahulah A tu apa, B tu apa. Okay, tapi kalau siapa yang gunakan 570 MS, kita tak tahu. So kita kena ingat. So pada saya, masih sempat, kalau siapa yang nak tukar kalkulator, belilah 570 EX kelas Swiss sebab dia ada banyak sangat function. Okay, dan praktis daripada sekarang. Okay, baik. Okay, hasil dah 2 matrix ni. Okay, kita teruskan juga. Boleh sempat kot. Okay, baik.
So kita ada 2 matrix. Soalan ni biasanya akan keluar dalam paper 1. Paper 2 kalau keluar pun biasanya kita boleh semak, kita guna untuk semak. Okay. So ada 2 matrix, matrix A dan juga matrix B. Okay, so yang ini step dia agak panjang. Okay, tapi kita boleh berlatih supaya kita dapat jawab dengan lebih cepat. Okay, so kita identify dia punya size dimension. Okay, A adalah 2x2. B adalah 2x1. Ini adalah size dia. Okey, sekarang kita nak masukkan matrix A dalam calculator. So caranya adalah tekan mode 3 kali, tekan 2. Okey, ini saya tunjuk je. Kalau tak sempat nanti bolehlah pause, follow, okey. Tapi sebabkan kesuntukan masa, saya tunjuk je dulu. Okey, nanti boleh try. Okey, kalau terlepas Okey, so tekan mode 3 kali, kemudian tekan 2. Okey, kemudian tekan shift 4. Okey, kemudian dia akan keluar yang ni lah. Dimension, edit dan juga matrix. Okey, so tekan 1. Okey, sebabkan kita nak masuk matrix A, tekan 1. Okey, sekarang dia akan minta dimension matrix A. So kita masukkan 2 kali 2. So 2 sama dengan 2. Okey, sekarang dia akan minta A11. Satu-satu yang inilah maksudnya position dia dekat mana? Lajur baris. Okey. So yang ni 4. Kemudian 1, 2, negatif 1. 2, 1, 1. 2, 2, 2. Habis tekan AC. Kita clearkan screen. Okey, sekarang kita akan masukkan B pula. Okey. Shift 4, 1, tekan 2 supaya kita masukkan matrix B. Okey, kemudian kita masukkan 2, 1. Okey, so kemudian B11 adalah 8 dan 5. Okey, sama juga macam tadi. Bila kita dah masukkan, kita tekan AC supaya kita clearkan screen. Okey, so sekarang kita nak darabkan dua-dua matrix. So tekan shift 4, kita tekan 3. Kita pilih matrix tadi. So kita tekan matrix A iaitu 1, kemudian kita tekan darab. So matrix A darab. So tekan balik shift 4, 3 dan tekan 2. Sebab kita nak masukkan matrix B. So dekat skrin kita akan jadi macam ni. Matrix A darab matrix B. Okey. So saya tengok ada yang dah dapat jawapan dah tu. Okey. So tekan sama dengan, kita akan dapat 27. Tapi 27 ni untuk yang atas. Okey, untuk yang bawah, tekan ke kanan sekali. So kita akan dapat 18. So jawapannya adalah 27, 18. Okey, ini menggunakan 570 MS. Kalau siapa yang menggunakan kelas Swiss, dia lebih mudah sebab dia punya display memang dah cantik dah dalam bentuk matrix. So kita hanya perlu isi tempat kosong sahaja. Okey. Ini untuk siapa yang gunakan kelas Swiss lah. Okey, baik. So sebenarnya ada banyak lagi mode yang kamu boleh explore. Okey, ini antara salah satunya lah. Ini adalah channel Casio Calculator Education, official untuk Casio. Dekat sini dia ada tunjukkan banyak lagi tutorial penggunaan kalkulator, dan ini adalah bengkel-bengkel yang kamu boleh go through untuk matematik dan juga matematik tambahan, termasuk untuk matematik menengah rendah. So lagi banyak kita explore, lagi banyak yang kita boleh selesaikan menggunakan kalkulator dan lebih mudah, lebih cepat. Okey. Okey, baik. Jadi saya rasa saya buka untuk soalan. Ada soalan tak? Petang ni kita sempat cover untuk paper 1 je. Iaitu untuk tips-tips untuk paper 1. Okey, untuk paper 2 saya dah bagi tadi dari segi masa dan juga topik-topik yang kamu guna study. Okey. Ada soalan? Anything. Tanyalah apa-apa pun berkenaan dengan maths. Okey. Alhamdulillah Nadia. Terima kasih. Okey, so yang lain boleh praktis ya. Mode yang saya tunjuk ni, yang saya ajar boleh praktis supaya nanti waktu exam
kamu akan lebih smooth untuk gunakan. Kalau first time kita guna mode calculator ni mungkin kita rasa susah. Tapi kalau kita dah biasa guna, sangat senang. Tadi saya tengok pun ada yang dah dapat jawab memang sangat cepat lah. Okay. Okay. Baik, jadi kalau ada soalan, boleh type di ruangan chat. Boleh, okay, soal boleh guna calculator untuk cari kekerapan. Soalan macam mana tu? Kekerapan daripada mana? Kekerapan daripada data ke? Sebab soalan ni terlampau general ni. Kalau dia dah bagi mean, kalau dia kata kekerapan tu salah satunya adalah X, kita boleh gunakan mode alpha macam yang saya ajar tadi. Okey? Maksudnya kita tulis jalan kerja yang lengkap, tapi nak selesaikan gunakan calculator. Okey. Baik, Vinesh ada soalan, pelan dan dongakan biasa keluar ke cikgu? Okey, tadi saya dah senaraikan. Pelan dan dongakan, okay, kalau kita tengok balik slide saya tadi. Saya buka balik tajuk-tajuk yang saya dah susun berdasarkan analisis trial. Okey, so kalau kita tengok balik, pelan dan dongakan tempat kedua untuk menengah rendah. So bermaksud daripada 18 set trial negeri, SBP, MRSM dan sekolah agama, pelan dan dongakan ni adalah antara tajuk yang kerap keluar. Okey. Nombor 1 ni biasanya yang memang keluar lah. Okey, setiap tajuk ni dia akan hanya keluar sekali sahaja. Dia tak akan keluar banyak kali. Dia tak akan ulang. Contohnya kalau keluar dekat bahagian A, bahagian B dan bahagian C tak akan keluar. Dia tak akan ulang balik. Hanya sekali sahaja. Okey. Okey, baik. Jadi saya rasa itu saja yang sempat saya kongsikan untuk petang ni. Mungkin tak sempat mungkin agak laju. So saya minta maaf atas segala kekurangan. Dan insyaAllah kalau ada ruang, saya akan berkongsi lagi. Okey, jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Cikgu Yasir, terima kasih banyak-banyak. I think that was a very comprehensive, very comprehensive presentation, very detailed, very academic. Tapi I think cikgu, kalau saya nak komen satu as somebody who has been observing daripada mula sampailah dekat penghujung rancangan kita sekarang ni, saya rasa cikgu pun mungkin agree dengan saya that our participants, our candidates, I think they are very active in participating dalam program ni, you know, with their questions, tak payah nak tunggu sangat pun kan? Yes. I think they are very active and very aggressive dalam participating in your program. I think I find that very commendable. Kan? Yes. You know, a big clap to these guys. Dia tak tengok, diam aja, tak ada response, right? Okay, so to all of you yang tune in for the past 1 hour and a bit, we thank you very much, and we hope that it has been very effective. Apa yang Cikgu Yasir dah ajar step by step from model calculator dan jenama dan sebagainya, it was a very rich presentation pada pendapat saya. Okay, so with that, Cikgu Yasir, I would like to take this opportunity to thank you very much. Dan siapa yang menonton juga, I would like to thank you all very much. And then I believe that there will be another session lepas ni. Jadi saya nak ambil peluang untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Yasir kerana meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Banyak tips-tips yang telah dikongsi oleh Cikgu Yasir yang boleh jadi panduan kepada adik-adik, not just to you all but to me as well actually, walaupun I would be sitting for the exam with you guys. Jadi dengan ucapan, semoga ianya memberi manfaat kepada adik-adik apabila menduduki peperiksaan nanti. Okay, so with that, terima kasih and have a wonderful weekend ahead. Thank you very much.